Mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di malam Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengimarahkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan qiyam, yang mana di siang harinya kita siam, kita berpuasa, dan di malam harinya kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyakkan amal ibadat. Dan amal yang cuma ada di dalam bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain ialah tarawih. Maka amat rugilah sekiranya diabaikan akan solat tersebut dengan sengaja dan bagai-bagailah, maka amat rugi kerana tak ada di bulan lain. Ni pun tak tinggal berapa hari saja lagi dah. Ya, hari dah masuk hari yang ke-23 dah ya. 23 kejap je. Baru lagi rasanya hari tu. Hari mula-mula puasanya. Hari apa kali tu? Hari Khamis tu. Hari Khamis ya. Ini dah nak habis dah. Allah, ya. Umur berapa pendek dah. Memang sungguh Ramadan kali ini ramai sahabat-sahabat kita dah pergi ya. Betul ya, seorang-seorang. Kita ada grup jom kuliah tu. Sikit-sikit dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un seorang. Hari kadang-kadang 2 orang sekali. Ramai di bulan Ramadan ini. Maka mungkin Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir buat kita. Ya. Mungkin Ramadan yang terakhir buat kita. Kita tak tahu. Maka di dalam sehari 2 lagi, seminggu saja lagi kita akan meninggalkan Ramadan ini. Maka kita merasakan bahawa jiwa kita menangisi akan untuk meninggalkan Ramadan ini. Tak tahulah sama ada kita menangisi nak meninggalkan Ramadan ini atau gembira. Seminggu lagi dah raya dah. Dah boleh balik ngopi dah pagi-pagi. Ya. Ataupun apa, sama ada kita menangisi ataupun tidak. Maka terpulang kepada kita. Sama-sama kita muhasabah diri kita. Di mana kedudukan kita? Bayangkan besok di Petronas depan tu, lemang yang paling sedap dijual RM1 besok. Dekat Petronas depan. Hari ni dia kata lemang yang paling sedap lah. Katakanlah besok, lusa raya, besok dia buat offer. Lemang yang paling sedap di Teluk Intan ini akan dijual RM1 di Petronas besok. Bermula jam 3 petang. Dengan jumlahnya 1000 batang je. Ya? Betul besok? Ada yang bertanya betul ke besok? Besok saja RM1, 1000 batang lemang yang paling sedap di Teluk Intan ini. Pukul 4 besok dia akan jual di Petronas Teluk Intan. Petronas depan kita ni lah. Agak-agak pukul berapa orang tunggu besok? Sebelum Zuhur dah tunggu dah ya. Tiba-tiba esok penuh depannya. Apa ada esok? 1000 batang ya. Maknanya lemang yang tersedap akan ada offer RM1 besok bermula jam 4 petang hanya 1000 batang. Maknanya yang akan dapat besok untuk 1000, sama ada orang dapat banyak ke, dapat 1000 dijualnya balik RM14 atas angin aja. Maknanya apa? Maknanya lah tawaran yang diberikan cukup-cukup menarik, yang menyebabkan pukul 4 akan bermula, pukul 2 sebelum Zuhur tadi dah ada orang beratur, menunjukkan bahawa iganya terlalu orang kata nak kejar ni. Maka Ramadan ya Allah ganjarkan pahalanya. Al-Lailatul Qadr
Inna a'taina pula, itu dah raya ayat haji. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang mana ganjaran, kelebihan yang diberikan di malam Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tu tadi 1000 batang. 1000 batang lemang yang orang berebut nak tunggu pukul 2 dah. Jangan tunggu pukul 2 besok pula. Kau ada toki lemang ni nak buat malam ni ke? Ganjaran tu tadi. Ganjaran lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad di dalam bulan Ramadan ini. Kita fikirkanlah sama ada kita rebut ke ataupun kita biarkan begitu saja. Fikirkan di mana kedudukan kita, sama ada kita rebut sungguh-sungguh tawaran yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini saja yang ada Lailatul Qadar, tak ada lagi bulan lain. Tiba-tiba bulan Syawal itu ada pula Lailatul Qadar. Mazhab mana pula ni? Sicily aja jumpa. Di Taman Sicily jumpa. Dia nampaknya bulan condong ke bulan apa? Lailatul Qadar tak ada. Dah Ramadan aja. Yang berbaki hanya beberapa hari sahaja lagi. Maka mari sama-sama kita menilai, kita muhasabah bagaimana kedudukan kita di bulan Ramadan kali ini. Kerana mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Bagi yang menyedari khutbah Jumaat hari ini, ya, khutbah Jumaat hari ini bertajuk, ingat lagi pun apa ketajuk lupa ya. Hari ini andainya ini Ramadan terakhir buat tu. Itu andaian. Mungkin itu andaian, tetapi mungkin akan berlaku kepada kita. Hari ni Sabtu, ini hari kita duduk sini. Tahun depan tak ada dah kot kita. Saya ada di depan, di tahun depan kita ada. Yang mana kita tahu, kerana kematian itu bukan kita tahu. Sehat-sehat meninggal. Tiba-tiba serangan jantung, tak ada serangan jantung, yang lain pula. Sejak tadi dapat pada berita, abang siapa nama tadi yang duduk di Kampung Terengganu tu ya, siapa ke namanya tadi, baru meninggal dunia, yang lalu rela yang rambut putih, dia duduk Kampung Terengganu, sejak tadi meninggal dunia. Ya, mana kematian, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa itu pasti akan datang kematian. Maka muhasabah buat diri kita di akhir-akhir Ramadan ini. Mari sama-sama kita menilai dan melihat kedudukan kita, khususnya di dalam kita berhadapan untuk mempersiapkan diri kita dengan masa untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di saat penghujung Ramadan ini ada beberapa perkara yang boleh kita rebut di akhir-akhir Ramadan ini. Saya nak ambil balik, saya nak ingatkan balik dengan peringatan yang diberikan di dalam khutbah Jumaat hari ini, yang menyatakan bahawa di dalam kita melalui 7 hari terakhir di dalam bulan Ramadan ini disarankan beberapa perkara. Yang pertamanya, memperingatkan diri bahawa kita masih berada di bulan yang dilimpahi dengan kebaikan. Kita masih lagi berada di bulan yang dilimpahi dengan kebaikan. Kita tengok di dalam bulan Ramadan ni, Allahu Akbar, surau-surau, masjid, imarah, pelbagai program, solat. Kalau mula-mula Ramadan dulu lagilah, ya, minggu pertama Ramadan dulu, ada yang tersilap ambil selipar kan. Pihak masjid, pihak surau terpaksa memikirkan macam mana nak meluaskan lagi masjid kerana melempah di awal-awal Ramadan dulu.
Sebab apa? Dia kata, dia sebut, dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan awwaluhu rahmah. Awalnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat Allah berikan di awal Ramadan itu. Wa awsatahu maghfirah. Di pertengahannya pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru itqum minan nar. Di tengah-tengahnya pengampunan. Masa tengah-tengah dulu kita dengar juga dekat negara kita ni heboh dengan pengampunan. Nak dapat pengampunan. Tiba-tiba isu pengampunan. Tu di pertengahan Ramadan. Sebab apa dia ambil hadis itu tadilah. Sibuk hari tu, heboh nak dapat pengampunan. Tiba-tiba keluar kenyataan kata keadilan itu mesti ditunjukkan. Maka kalau sekiranya salah, tetap salah lah. Dia kata dia tak boleh nak beri pengampunan. Saya bukan jiwa yang boleh mengampunkan kesalahan. Pengampunan ini satu kisah yang berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Okay, saya dah ceritakan di sini dulu agaknya. Kisah yang berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Al-Hasan. Ya, Al-Hasan ni dia duduk di hujung kampung di Madinah. Satu hari Al-Hasan pergi ke Madinah dengan membawa untanya. Kemudian apabila Al-Hasan sampai ke Madinah di Masjid Nabawi, Al-Hasan yang jauh perjalanan tadi letih, ditambah diikatnya untanya di luar masjid dan masuk ke dalam masjid. Lalu terlena. Letih tadi. Kemudian dah habis dah jaga. Al-Hasan pun keluar, tengok untanya tak ada. Unta yang diikatnya tadi tak ada. Kemudian dicari di sekeliling Madinah. Akhirnya dia terjumpa untanya telah disembelih oleh seorang orang tua. Ya, maka datang rasa marah Al-Hasan. Berlakulah pertengkaran dan akhirnya Al-Hasan membunuh orang tua yang telah menyembelih untanya tadi. Walau sebelum itu berlaku pertengkaran. Sebabnya apa? Sebab apa kamu bunuh sembelih unta aku? Maka disebut unta kamu ni liar, telah merosakkan tanaman aku. Maka aku mengambil keputusan untuk sembelih unta kamu. Maka Al-Hasan marah, dengan perasaan marah, maka berlaku pertengkaran, terbunuhlah orang tua ni tadi. Masa berlaku ketika itu, datang waris anak si mangsa, melihat ayahnya telah dibunuh oleh Al-Hasan. Maka diikat Al-Hasan, dibawa berjumpa dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka diceritakan sekian-sekian, maka adalah hukumannya. Maka hukumannya ialah bunuh balas bunuh. Ya. Kemudian keputusan itu dinyatakan kepada Al-Hasan. Sifat orang yang beriman ni tadi, sifat orang yang beriman, Al-Hasan, dia ambil tanggungjawab. Kalau begitu, laksanakan hukuman tersebut. Namun dia minta untuk ditangguhkan sehingga asar petang besok. Kenapa? Kerana dia nak balik ke kampung, nak menyelesaikan ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan. Tanggungjawab yang perlu diselesaikan dengan keluarganya, ada dia berhutang dan sebagainya, dia nak selesaikan dulu, kemudian aku akan datang kembali. Maka Sayyidina Umar kata, apa jaminan kalau aku bagi lepas sekarang? Apa jaminannya? Mesti ada seorang penjamin. Kalau kita pergi bank pun nak cagarkan KDL2SP, kena ada penjamin. Bukan dapat gitu saja. Dia kena ada penjamin. Itu pun pergi-pergi tak dapat juga. Rupanya bercagar pula. Kacau. Maka Sayyidina Umar kata kena ada penjamin. Sebelum dapatkan seorang penjamin, maka Al-Hasan tak kenal. Dia baru saja di Madinah, dia tak kenal. Maka dia kata tak ada penjamin. Datang seorang sahabat yang mendengar akan perkara tersebut, menawarkan diri untuk menjadi penjamin. Siapa dia? Abu Zar Al-Ghifari. Menawarkan diri. Dia tak kenal Al-Hasan, tapi dia menawarkan diri untuk menjadi penjamin.
Maka bila dah ada penjamin, maka Al-Hasan dibenarkan balik untuk menunaikan tanggungjawab. Maka keesokan harinya ditunggu waktu asar untuk dilaksanakan. Maka orang pun ramai berkumpul nak lihat hukuman akan dilaksanakan. Sampai waktu asar tak sampai lagi. Orang solat asar, selepas waktu asar tak nampak lagi. Kemudian akhirnya orang melihat ada debu-debu yang berterbangan dan kelihatan seorang lelaki yang sedang berlari jatuh sampailah ke hadapan Sayyidina Umar. Siapa dia? Al-Hasan. Al-Hasan sampai. Maka Al-Hasan kata, aku minta maaf tidak dapat memenuhi janji untuk datang waktu yang telah ditentukan. Kenapa? Kerana kelewatan aku menyelesaikan masalah di sana. Kemudian aku menggunakan sebelum itu unta yang mati, yang telah mati itu dihadiahkan seekor kuda yang terbaik oleh Sayyidina Umar untuk Al-Hasan balik ke. Maka kuda yang digunakan itu dibawa terlampau laju sehingga tersungkur, mati pula kuda tu. Lepas tu aku berlari, itu yang menyebabkan aku lambat untuk sampai. Ya. Maka dan pada ketika nak dijatuhkan hukuman, waris tadi beritahu, ya Amirul Mukminin, kami tarik balik hukuman tersebut. Ini pengampunan. Siapa yang boleh memberikan pengampunan? Keluarga terdekat. Kalau semalam kamu cakap, kata Umar, kan selesai masalah. Hari ini baru kamu beritahu. Dah, kami balik semalam berbincang sama waris. Waris kami kata, kami tak mahu dipersalahkan oleh golongan generasi akan datang. Bagaimana sifat seorang Muslim mukmin ini tidak mahu memaafkan saudaranya. Maka kami waris-waris mengambil kata sepakat untuk memaafkan Al-Hasan. Itu satu sifat pemaaf yang ada. Kami tak mahu nanti generasi akan datang tuduh, apalah orang Islam, sesama orang Islam pun tak ada memaafkan kesalahan. Maka kami, keluarga kami ni akan dituduh nanti orang yang tak mau memaafkan. Itu satu. Kedua, Sayyidina Umar bertanya pada Abu Zar, "Hei Abu Zar, kamu tak kenal dengan Al-Hasan ini? Macam mana kamu boleh menggantikan diri kamu sebagai penjamin? Kalau Al-Hasan balik hilang begitu saja, maka nyawa kamu akan kami ambil." Maka apa kata Abu Zar? Abu Zar kata, aku tak mahu nanti generasi akan datang menyatakan bahawa tidak adakah orang mukmin yang nak menolong saudaranya yang berada di dalam kesusahan. Susah ke orang mukmin, orang Muslim ni, Islam nak menolong saudaranya di dalam kesusahan. Nanti kita tak mahu generasi akan datang kata, Allah, teruknya generasi yang terdahulu ni ada orang dalam kesusahan tak nak tolong. Maka aku mengambil tanggungjawab tersebut untuk membantu Al-Hasan. Ketiga apa dia? Al-Hasan, apa dah lupa pula. Ya. Yang pertama tadi tak nak memaafkan. Ya. Yang kedua memaafkan, yang keduanya sesama Muslim. Yang ketiga, Al-Hasan, kamu boleh balik saja, baru boleh menghilangkan diri. Kami bukan kenal pun. Apa jawab Al-Hasan? Al-Hasan kata, aku tak mahu nanti generasi akan datang mengatakan bahawa orang mukmin Islam ini adalah orang yang memungkiri janji. Bila berjanji, dia mungkir. Itu sifat apa tu? Sifat munafik. Aku tak mahu dituduh nanti sebagai orang yang munafik. Maka kerana itulah aku menunaikan tanggungjawab aku. Walaupun aku boleh lari saja, tapi disebabkan itu aku tak mahu menjadi golongan munafik. Maka inilah 3 pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah tersebut untuk menjadi panduan di dalam diri kita ini. Yang pertamanya, kita hendaklah menunaikan janji. Kedua, memaafkan kesalahan. Dan ketiganya, saling bantu membantu. Maka semangat Ramadan inilah yang kita nak ambil.
Semangat Ramadan, kita melihat orang yang fakir, orang miskin, muhasabah. Kita ni ada lebih sikit rezeki yang Allah berikan. Kita melihat mereka-mereka yang memerlukan. Maka di sana dianjurkan untuk kita bersedekah, berinfak. Ya. Minggu lepas saya baru balik daripada Medan. Saya bawa, kami ada buat program CSR bertemu untuk menyantuni anak yatim dan sebagainya, golongan miskin. Ya, kami pergi di satu kawasan. Satu kawasan tu di Brastagi, satu di kawasan Medan. Allah melihat akan kesusahan, kepayahan penduduk di sana tu. Bayangkan tempat yang kami lawati tu, untuk kita beri sedikit sumbangan. Sederet dua deret bangunan di belakang kedai, dibuat satu tempat penempatan yang luasnya 10 kali 10. Bayang, 10 kali 10. Bila saya tanya dengan ibu, Bu masak di mana, Bu? Sinilah saya masak. Bu tidur di mana, Bu? Di sinilah saya tidur. Anak berapa orang, Bu? 4 orang, 6 orang. Ada seorang nenek tu 7 orang. Duduk di, nak kata apa, gerobok ke apa. Situlah tempat makannya, situlah masaknya, di situlah tidurnya. Cuma bilik air je ada tempat lain. Bila kita pergi tu, ya Allah, kita rasa susah lagi rasanya. Kita melihat akan kesusahan, maka yang ada lebih tu kita dapatkan sumbangan dan sebagainya, kita sambung, kita panjangkan sumbangan tersebut. Maka di bulan Ramadan ini kita mengambil kesempatan tu, ada segolongan yang memerlukan, jangan kedekutlah. Ada rezeki, insya-Allah Allah akan balas balik rezeki yang kita berikan. Maka di bulan Ramadan ni kita perbanyakkan. Kenapa? Kerana Nabi SAW dikhabarkan bahawa di bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat sebagai dermawan ni umpama angin. Yang mana bulan-bulan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih lagi dermawannya. Maka kita nak ambil semangat ini. Di baki-baki terakhir di bulan Ramadan ini, cari ruang dan peluang untuk kita bersedekah, berinfak, membantu. Ada golongan-golongan yang memerlukan. Cari. Ada. Kalau kita cari, insya-Allah kita berilah, kita ambil kesempatan di akhir Ramadan ini. Kenapa? Kerana kita akan menangisi apabila kita meninggalkan Ramadan ini. Kalau kita tahu kelebihannya, kita akan menangisi meninggalkan Ramadan ini. Kerana Allah beri orang kata ganjaran cukup banyak. Kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan cukup banyak. Kalau rugilah kita. Kalau umpama lemang tadi kita boleh berebut, menunggu, ini masa yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini kita tak rebut, kerana kita rasa tahun lepas aku dapat dah Lailatul Qadar tu, ganjarannya bersamaan dengan 83 tahun. Aku umur baru 82 tahun. Tahun ini, tahun lepas 81. Tapi tahun lepas aku beribadat sepanjang bulan Ramadan, tak henti-henti dan sebagainya. Confirm dapat Lailatul Qadar. Maka tahun ni relax lah. Dah cover dah 80 tahun. Jangan. Kita tak tahu. Mungkin amalan yang kita lakukan, kita dapat tampung balik di tahun kali ini. Untuk apa? Sebab kita tak tahu, mungkin ini Ramadan terakhir buat kita. Pegang perkataan ini, mungkin ini Ramadan terakhir buat kita. Kalau kita pegang Ramadan terakhir buat kita ni, ya Allah, berikanlah aku kekuatan dalam seminggu ni. Kekuatan untuk apa? Untuk aku meningkatkan amal ibadat, meningkatkan aku mohon maaf, meningkatkan taubatku, istighfarku, dan kesalahan-kesalahan yang telah aku lakukan.
puluhan tahun yang lalu ada benda-benda salah yang telah kita lakukan. Ya Allah, berikanlah keampunan. Ya, berikanlah keampunan. Kerana keampunan daripada Allah lah yang kita harapkan. Kalau kita ada dosa dengan kesalahan dengan manusia, maka gunakanlah ruang peluang berbaki ini kita cari. Jangan ada di antara sifat kita yang tak nak memaafkan. Kita nak minta maaf boleh, tapi orang nak beri maaf pula, masalah pula. Aku tak maafkan kamu 7 keturunan. Allah, 7 keturunan tak maaf. Ya. Ada ya. Dia tengok aja muka itu, aku tak maafkan. Apa punya kesalahan dia lah, tak tahulah. Tak. Jangan kita jadi golongan yang macam tu. Ya. Memaaf, sifat pemaaf ini dia salah satu dari sifat ahli syurga. Selalu saya peringatkan benda ini. Bila mana pergi pun saya akan peringatkan perkara tersebut. Sifat seorang sahabat yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis. Yang mana satu majlis tersebut Rasulullah sebut sebentar saja lagi akan masuk seorang ahli syurga. Ada masuk seorang sahabat. Maka dia tak tahu. Rasulullah sebut tadi. Maka yang sahabat yang lain melihat, Allah, ini rupa ahli syurga. Apa amalannya? Tak tidur malam ke dia? Bila ada sahabat yang pergi tengok duduk bermalam, bermalam bersama di rumah, dia tengok tak ada amalan, maka akhir saya ringkaskan cerita. Ditanya apa amalan yang menyebabkan sehingga Rasulullah sebut kamu ni ahli syurga. Dia kata aku tak ada apa amalan. Mesti ada. Cuma dia teringat bahawa amalan yang senantiasa aku lakukan ialah sebelum aku melelapkan mata, aku akan memaafkan sesiapa saja yang mungkin ada buat salah kepada aku. Maka apa salahnya kita buat benda yang sebegitu? Sebelum kita pejam mata, hari ni tadi ada orang buat salah. Isteri aku ada buat salah hari ni, maafkan dia. Suami aku ada buat salah hari ni, aku maafkan dia. Jiran aku tadi, dia buat salah, dihantar ketuk apa ni, pulut panggang tadi basi pula. Dia beri, kan dia tahu ya, dia beri pulut panggang tadi basi. Aku punya kutuk lah, aku punya jiran, dah basi baru beri kat aku tanya. Bukan dia sengaja pun ya. Teringat balik, Allah, mungkin dia tak tahu. Kan kita maafkan, kita bersangka baik. Dia tengok tadi elok pulut panggang tu, tiba-tiba kena pula yang beri kat kita tu pula yang basi. Maka kita maafkan. Ini benda-benda yang boleh kita ambil, kita muhasabah. Benda-benda yang berlaku sekeliling kita. Benda-benda yang berlaku di sekeliling kita yang kadang-kalanya sukar bagi kita. Kalau nak memaafkan, nak memberikan kemaafan sukar bagi kita. Ya, jadi di kesempatan waktu-waktu terakhir ini kita gunakanlah sebaik mungkin. Kemudian di Ramadan jugalah kita tengok imarahnya. Harap-harapnya selepas Ramadan imarah jugalah majlis-majlis ilmu, masjid-masjid, surau-surau. Kalau kita boleh ringan. Kalau kita selalu, kalau kita pergi Mekah, kita buat umrah, kita rasa lain tak di sana? Rasa lain sangat. Tak ingat benda pun kita rasa nak kejar. Daripada satu waktu ke satu waktu tu kita seronok saja di Mekah. Bila balik sini hilang balik benda tu. Ya, di Mekah saja yang seronok ini. Bila balik sini dia jadi normal. Serupa dengan Ramadan ni, masa datang Ramadan, Allah, dia rasa lain. Rasa lain diri kita ni. Nak beribadat pun, nak ke surau, ke masjid, rasa ringan saja. Masuk Syawal, udah mula berat balik. Sebab itu ditarbiah kita 30 hari di bulan Ramadan ini. Ya. Ditarbiah kita di bulan Ramadan ini untuk kita begitulah. Maka kita jadikan tarbiah pendidikan yang kita perolehi di bulan Ramadan ini untuk kita teruskan 11 bulan yang mendatang ini. Kalau di bulan Ramadan inilah kita orang yang paling pemurah, maka di bulan-bulan yang lain kita teruskan sifat pemurah kita. Rajinnya kita beribadat ke surau, ke masjid di bulan Ramadan ini,
di bulan-bulan yang lain juga kita meletakkan kerajinan tersebut. Untuk apa? Sebab Ramadan ini merupakan bulan untuk kita mendidik, ya. Kemudian seterusnya, untuk melahirkan rasa syukur kita, untuk melahirkan rasa syukur kita di dalam bulan Ramadan, dengan kita banyak bersedekah, maka di bulan-bulan yang lain kita teruskan lagi tanda syukur kita di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini milik Allah. Rezeki ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh tarik bila-bila. Pemandu pelancong saya yang bawa kami untuk program di Medan ni, sebelum daripada Covid dulu, dia kata dia ni pemandu pelancong mewah, dia kata. Banyak. Bila berlaku Covid, orang tak bekerja dan sebagainya, maka dia tak tahu nak buat apa. Dia nak berniaga, katanya. Rupanya kawasan dia tu orang berniaga lebih ramai daripada pembeli. Semua orang berniaga, dia kata. Sehingga akan menyebabkan saya ni bangkrut. Bangkrut tu bankrupt lah maknanya, habis. Satu ketika dia tunjuk satu masjid. Di sinilah masjid saya duduk di situ selama 3 hari. Saya tak tahu nak buat apa dah. Dia kata, tak tahu nak buat apa dah. Sampai satu ketika dia kata, nak makan pun dia tak ada duit langsung. Nak makan langsung tak ada duit, dia kata. Dia sebut dalam bulan Ramadan juga. Satu hari Ramadan dia nak beri keluarga, dia kata tak ada apa yang dia nak bagi dah. Tak ada apa. Kemudian dia nak mengambil jalan, dia ingat Allah. Dia beriktikaf di masjid. Ditunjukkan masjid di Kampung Morawan namanya, Tanjung Morawan. Ditunjuk masjid. Di sinilah saya duduk 3 hari. 3 hari 3 malam di sini saya mikirkan, sebaik dicari masjid. Kalau carinya tempat lain, cari jambatan, kena terjun dan sebagainya, mungkin kerana tekanan. Tapi dia cari masjid. Alhamdulillah, lepas 3 hari dia kata, dia rasa satu kelegaan. Allah beri dia harapan. Dan Alhamdulillah hari ini dia mula balik berniaga dan sebagainya. Alhamdulillah. Kerana dia ingat Allah. Sebaik saya ingat Allah, kata dia. Kalau tak ingat Allah, apa jadi? Maka insyaAllah kita jadikanlah di akhir-akhir Ramadan ini, buat sama-sama kita meneliti, muhasabah dari kita, di mana kedudukan kita. Mari sama-sama kita menangisi untuk meninggalkan Ramadan ini. Kerana mungkin Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Kemudian mungkin ibadat yang kita lakukan ini, mudah-mudahan kita minta la'allakum tattaqun, mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini Allah terima. Ya, Allah terima. Dan akhirnya wa akhiru itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Inilah yang kita minta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa kita hari-hari. Kita dalam bulan Ramadan ini kita perbanyakkan, kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, redalah. Kita nak reda masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan hindarlah kita ni daripada dicampakkan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Dan mudah-mudahan sedikit peringatan tazkirah pada malam ini menjadikan sesuatu yang terbaik. Kita jadikan bulan ini Ramadan yang terakhir dan Ramadan yang terbaik buat kita. Al-Quran jangan kita tinggalkan. Kalau nak panjang lagi, banyak lagi. Al-Quran, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Di bulan ini ramai kita bertadarus. Bulan depan jangan lupa kita teruskan juga. Kita teruskan juga untuk membaca ayat-ayat Allah, kerana sesungguhnya ayat-ayat Allah ini memberikan sesuatu kebaikan buat kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Ingat, kita ni semua nak tenang. Kalau tak tenang, itu yang jadi tadi. Kalau dia silap ambil langkah, dia mungkin bunuh diri. Dia buat perkara-perkara yang lain dan sebagainya. Tapi dia ambil langkah mengingati Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah beri dia ketenangan. Maka begitulah juga kita nak menghadapi saat akhir kehidupan kita ini.
Mudah-mudahan kita akan diberikan ketenangan buat diri kita untuk kita meneruskan ibadat kita, dan Allah terima amal ibadat yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, amal ibadat yang terbaik buat kita insya-Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.